Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Syafiqah daripada kumpulan tutorial C minggu ke-9 bersama dengan dua orang ahli kumpulan saya iaitu Nur Syuhada Adlin dan juga Aida Farzana akan membentangkan mengenai tajuk 5 prinsip untuk mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Kami bahagikan pembentangan kami pada hari ini kepada 5 bahagian utama. Yang pertama ialah bahagian pengenalan, yang kedua, kenali responden kami, yang ketiga ialah rumusan temu duga, yang keempat ialah 5 prinsip penting yang telah kami senarai pendekkan, dan akhir sekali ialah bahagian kesimpulan. Apakah makna perkahwinan? Perkahwinan merupakan himpunan, pengumpulan atau percantuman. Selain itu, perkahwinan juga membawa maksud sebuah akad perjanjian untuk menyatukan lelaki dan wanita untuk menghalalkan hubungan mengikut garis panduan syarak. Jadi kenapakah kita harus berkahwin? Apakah kepentingannya? Yang pertama sekali, kita dapat menjaga akhlak kita daripada runtuh dan rosak. Selain itu, kita juga telah memenuhi seruan fitrah manusia. Berikut merupakan senarai responden daripada kumpulan kami. Bermula dari sebelah kanan anda ialah Encik Ahmad Fauzi bin Mat Hassan. Beliau berumur 60 tahun. Di sebelahnya pula ialah Encik Muhammad Fazli bin Hasim. Beliau berumur 53 tahun. Dan di sebelah kiri sekali ialah Encik Muhammad Fuad bin Abdul Aziz. Beliau berumur 51 tahun. Seperti yang dapat anda lihat, berikut merupakan rumusan daripada interview yang telah kami lakukan bersama 3 orang responden sebentar tadi. Yang pertama ialah kasih sayang, yang kedua ialah tolak ansur, yang ketiga ialah sabar, yang keempat ialah taat, dan yang terakhir ialah komunikasi. Baiklah, prinsip yang pertama ialah prinsip kasih sayang. Kasih sayang merupakan komponen yang sangat penting dalam hubungan kekeluargaan, kerana daripada kasih sayang itu dapat menghubungkan sesebuah institusi kekeluargaan itu sendiri. Kasih sayang ini dapat membuatkan seseorang berasa bahagia, berasa disayangi, dapat menghubungkan perasaan, naluri dan sebagainya. Tanpa kasih sayang, kita tidak akan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan sakinah. Oleh itu, saya ingin memetik surah Ar-Rum ayat 21 di mana Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Dan sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi keyword di sini ialah rasa kasih dan sayang, di mana itu merupakan komponen yang sangat penting dalam rumah tangga. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai prinsip seterusnya, iaitu bertolak ansur. Bertolak ansur membawa maksud tidak mementingkan atau menguntungkan bagi sebelah pihak semata-mata, baik dalam menghadapi apa jua masalah kehidupan, tanggungjawab serta tugas yang diamanahkan, atau dengan kata lain, tidak terlalu mengira apabila berbuat baik sesama manusia. Contoh sikap bertolak ansur dalam keluarga antaranya ialah saling menegur dan menerima teguran pasangan, menghargai dan menerima kekurangan pasangan, serta sentiasa bantu pekerjaan di rumah. Pekerjaan di rumah tidak semestinya adalah tugas isteri semata-mata. Pihak suami juga boleh membantu isteri untuk meringankan pekerjaan dan membina keluarga yang harmoni. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, apakah yang Nabi SAW lakukan ketika berada bersama keluarganya? Lalu Aisyah menjawab, Rasulullah biasanya membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika tiba waktu solat, baginda berdiri dan segera menuju waktu solat. Hadis riwayat Bukhari. Prinsip mengekalkan hubungan berjaya yang ketiga ialah sabar.
Dalam konteks Islam, sabar bermaksud salah satu dari sifat mahmudah yang perlu dan mesti wujud dalam diri setiap umat Nabi Muhammad SAW. Ini kerana sifat sabar adalah perkara asas dalam akhlak agama Islam. Manakala menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, sabar membawa makna tidak terburu-buru, tenang, hati menahan marah serta menahan orang lain dari marah. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa petikan mengenai sabar. Antaranya di surah Ali Imran mengatakan orang yang memiliki sifat sabar akan mendapat cinta Allah. Manakala di surah Az-Zumar mengatakan orang yang sabar akan mendapat pahala tanpa batas. Sesabar itu adalah satu sikap yang mulia dengan menahan diri atau emosi dari melakukan perkara yang buruk dalam keadaan yang sukar. Rasulullah bersabda, mana-mana lelaki yang bersabar ke atas keburukan isterinya, Allah akan berikan pahala seperti yang diberikan kepada Ayub kerana bersabar ke atas bala yang menimpanya. Dan mana-mana isteri yang bersabar ke atas keburukan perangai suaminya, maka Allah akan berikan pahala seperti yang diberikan kepada Asiyah binti Muzahin, yakni isteri Fir'aun. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19 yang bermaksud, dan bergaullah kamu dengan mereka, iaitu isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Kemudian, jika kamu berasa benci kepada mereka kerana tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Fazana binti Muhammad Fauad dan saya akan menerangkan prinsip yang keempat dan kelima. Prinsip yang keempat ialah taat perintah suami. Seorang suami haruslah mengajar isteri untuk taat perintah suami agar isteri sentiasa hormat akan suaminya. Rasulullah SAW berpesan kepada suami dengan sabdanya bermaksud, hendaklah kamu memperingati supaya berbuat baik kepada wanita, isteri. Sesungguhnya mereka adalah seperti tawanan di sisi kamu. Tetapi apabila isteri kamu melakukan kejahatan yang nyata, maka tinggalkan tempat tidur mereka dan pukullah dengan cara yang tidak terlalu menyakitkan. Jika mereka kembali mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyakitkan mereka. Ingatlah bahawa kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu dan isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Hak kamu ialah tidak membenarkan mana-mana lelaki tidur di atas tilam kamu dan tidak mengizinkan mana-mana lelaki yang tidak kamu suka memasuki rumah kamu. Adapun hak isteri atas kamu ialah kamu memberi yang terbaik kepada mereka dari segi pakaian dan makanan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis tersebut mengajar kita untuk mentaati suami dengan meletakkan kedudukan seorang suami di tempat yang tertinggi, dan sebagai seorang isteri hendaklah menjaga maruah dan air muka suami dengan menjaga kehormatan diri jika suami tiada di sisi. Allah berfirman yang bermaksud, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suami dan yang memelihara kehormatan diri dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Surah An-Nisa ayat ke-34. Prinsip yang kelima dan terakhir ialah komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara suami isteri dapat mengelakkan diri daripada berlaku perselisihan faham dan mungkin akan dapat mengelakkan pergaduhan. Contohnya, jika seorang isteri bertanya kepada suami, hendaklah suami menjawab pertanyaan isteri dengan jawapan yang bersesuaian dengan soalan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, bermaksud, sebaik-baik di kalangan kamu ialah yang paling baik akhlaknya terhadap isterinya, dan aku adalah yang terbaik di kalangan kamu dari segi layanan terhadap isteriku.
Setiap Muslim haruslah mencontohi Rasulullah SAW dalam melayani isterinya demi kebahagiaan keluarga. Dengan adanya komunikasi yang baik, hubungan kekeluargaan akan sentiasa harmoni tanpa adanya perselisihan faham dan pergaduhan. Kesimpulannya, seorang suami haruslah mempunyai ilmu agama yang cukup sebagai persediaan menjadi seorang ketua keluarga yang dapat membimbing isteri dan keluarga ke jalan Allah. Tambahan pula, tugas mengekalkan hubungan keluarga yang bahagia bukan tertumpu kepada suami sahaja, malah setiap ahli keluarga haruslah memainkan peranan dalam memelihara kebahagiaan dan keharmonian keluarga. Selain itu, jauhilah sifat-sifat mazmumah yang boleh membuatkan hubungan kekeluargaan menjadi tidak baik dan menjerumus ke arah perpecahan keluarga. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.